Masuk lagi ramai-ramai sikit sebelum si dimulakan. Anda share-share dulu sementara ramai tertunggu siapa-siapa yang senang pada hari ini. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ni Sibi sihat sedikit. Berbanding semalam. Alhamdulillah. Mungkin dengan berkat doa-doa sahabat semua, Alhamdulillah, Sibi sihat sikit hari ini. Okey. Waalaikumsalam Syila. Okey. Sibi masih lagi memohon doa daripada kawan-kawan supaya Sibi sembuh secara total ataupun Sibi boleh bertahan sehingga selepas PKP, ya. Sebab kalau nak ikutkan semalam, hari ni Sibi memang nak pergi hospital. Tapi hari ni nampaknya sihat sedikit. Jadi Sibi tangguhkan dululah. Sekiranya Sibi mengalami trauma ataupun sakit yang Sibi tak boleh nak tahan, Sibi akan pergi kecemasan teruslah, ya. Jadi Alhamdulillah hari ini okey sikit. Keadaan okey sikit dan Sibi balik masih boleh bertahan. Sebab apa Sibi tangguhkan untuk pergi ke hospital? Sebab keadaan sekarang ni COVID-19. Jadi bila kita pergi ke tempat yang ramai, terutama sekali hospital adalah satu sumber penyakit, ya. Jadi Sibi ni umur 56 tahun dan ada penyakit dalaman, ya. Jadi sistem imun Sibi ni kurang. Jadi mudah terkena jangkitan-jangkitan. Jadi mudah sangat kalau nak terkena kepada jangkitan. Jadi Sibi buat masa ni Sibi cuba bertahan dan berdoa, minta kawan-kawan doakan. InsyaAllah selepas PKP, sekiranya Sibi mampu bertahan, Sibi akan pergi buat check up keseluruhannya selepas PKP. Sekarang ni Sibi bertahanlah, Sibi berikhtiarlah. Macam mana pun Sibi berikhtiar, ya. Okey. Jadi tanda-tanda tu adalah, cuma Sibi tak perlulah bercerita dekat sini, ya. Tapi Sibi cuma nak bagi tahu kepada anda bahawa Sibi ni tidaklah berapa sihat, ya. Okey. Untuk
mendapat kesihatan juga. CB pada hari ini CB nak bersedekah 5 buah buku CB ni yang bernilai RM60 setiap satu, ya. RM60. Dekat sini ada RM60, ya. Situ RM60. Okey. Jadi buku ini adalah untuk orang yang tidak tahu menjahit apa-apa, yang zero, yang kosong. Dan CB akan membimbing mereka yang dapat buku kali ni. Tak apa, ada banyak lagi buku. CB bagi sikit dulu. Dekat kilang pun ada lagi buku CB. Belum ambil lagi separuh. So, dalam keadaan CB macam ni, baiklah CB sedekah-sedekahkan kepada anda. CB pun tak adalah niat nak berniaga sangat, ya, sekarang. Jadi apa yang ada dalam tangan kita ni, rugi kalau kita tak bagi tak bagi ilmu ni kepada orang lain. Jadi mungkin di masa ni ada di luar sana yang tidak mampu untuk membeli buku CB yang bernilai RM60, ya. Jadi CB ingin memberi secara percuma sahaja, ya. Secara percuma sahaja. Jadi cara-caranya, anda hendaklah kongsi video ini, ya, 5 kali. Dan tag kawan 5 orang. Dan invite kawan-kawan, ya, untuk like page ni. Invite kawan-kawan macam mana? Invite kawan-kawan. Dia ada macam-macam versi, ya. Versi. Jadi CB punya versi macam ni, ya. Yang dekat atas tu. Yang dekat atas sekali tu, ataupun kalau yang anda punya telefon tak tahu kat bawah ke, dia tulis macam-macam lah. Inbox, notification, dan dia ada more. Ada titik-titik, 3 titik, more. Ada 3 titik, more. Dan klik yang 3 titik more tu, kemudian dia akan keluar. Dia akan keluar banyak-banyak macam ni. Scroll up. Dia akan ada invite rakan-rakan, invite friends. Ada invite friends. Klik invite friend. Klik invite friend. Kemudian dia akan nampak select all. Anda select all. Klik dekat biru, select all. Dia akan select all kawan. Kemudian anda send invite. Dekat bawah ni, send invite. Anda klik send invite. Jadi, rakan-rakan anda akan melihat anda telah invite kawan-kawan anda. Jadi CB nak tengok berapa ramai yang orang klik like page ni, ya. Okey. Selepas PKP, sekiranya CB sihat, CB akan buka balik ni bengkel ni, dan CB akan panggil 5 orang freshie daripada pusat-pusat ataupun kolej-kolej jahitan yang belum begitu berkemahiran, maksudnya cuma pandai pengendalian mesin. CB akan latih dia sehingga mahir dan akan memberi
memberi tunjuk ajar tentang pengurusan, ya, sampai dia berjaya nampak hala tuju masing-masing, ya. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Kelang, Shah Alam, Setia Alam ke apa-apa sekitar Kelang, bolehlah datang. CB boleh mengajar, ya, mengajar boleh. Tapi untuk mengambil tempah baju, CB tak boleh, ya. CB dah uzur sangat lah, ni uzur, ya. Jadi sebab itulah CB nak latih anda yang freshie, yang baru keluar daripada pusat-pusat latihan jahitan tu, datang ke sini. CB akan didik dia secara percuma. Manalah tahu di antara anda layak untuk mengambil alih tempat ini. CB akan serahkan kepada anda yang berminat dan layak. Okey? Okey. Sekarang CB nak bagi buku ni secara percuma. Tapi anda tolong CB buat apa yang CB tulis di Facebook, CB bagi percuma saja dan CB akan bimbing sampai anda berjaya menjahit baju, ya. Jadi kepada anda yang zero basic, okey. Diharap ada yang dapat share dan WhatsApp CB untuk mendapatkan buku ini secara percuma. Ada banyak lagi buku ni. CB pilih 5 orang dulu, 5 buah buku dulu. Okey. Okey, sekarang CB rasa penat. Tapi tak apa. Ini dugaan CB lah untuk bulan puasa ni. Begitu juga pada bulan puasa tahun lepas pun CB sakit, ya. Tahun ni pun CB sakit. Tapi tak apa, CB tetap kuatkan semangat CB. Okey. Kepada anda yang mahukan buku ini secara percuma, sila lakukan terma dan syarat di atas, ya. Tunjuk ajar dalam buku ini sangat mudah dan CB akan bimbing melalui WhatsApp one by one sampai anda berjaya. Anda juga boleh ikuti dalam buku ini tanpa bimbingan CB pun, sebab dalam buku ni ada step by step yang sangat mudah diikuti. Okey, ada siapa-siapa nak tanya? Tidak ada. Pukul 9.30. Mungkin sekejap lagi ada yang akan join kita. Okey. Okey, jahitan ni sangat mudah. Jika anda menjahit kain perca, anda tidak memerlukan mesin jahit, ya, untuk permulaan. Anda boleh jahit dengan menggunakan jahit tangan saja. Okey. Sebenarnya hari ni CB nak jahit alas kaki sebenarnya, ya. Sementara CB tunggu anda masuk, CB cuba gubahkan shirt ni, ya.
CB nak bercakap pun CB dah mengah-mengah Tapi tak apalah. CB akan tetap berjuang untuk jahitan ni sehingga nafas yang terakhir. Jangan risau. CB akan memberi ilmu kepada anda yang mana boleh bagi percuma sehingga nafas yang terakhir. Ya. CB tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi CB okey. Tapi bila CB menghadap anda, CB jadi tak sihat. Kita serah saja kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tak apa ya kawan-kawan. Jadi cuba kuatkan semangat CB. Bil qulubi wa dawaiha wa sifaiha wa shifaiha alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Salli ala Muhammad fil qulubi wa dawaiha. Fil qulubi wa dawaiha. Kalau kita letak, dia tak boleh letak macam ni, dia kena letak dua-dua je. Kalau letak dia akan jadi dua yang sama kat sini kan. Dia tak boleh letak ala Muhammad. Nak, okey. CB sakit apa? Okey. Masa sebelum ni CB sihat walafiat. Berat badan CB 56 kg. Tapi selepas CB buat program kelas jahitan percuma di seluruh Malaysia dan CB pergi ke serata tempat daerah belum sampai Sabah dan Sarawak, CB dapat 60 cawangan, maksudnya CB dapat 60
CB lantik sebagai jurulatih untuk melatih student-student yang nak masuk dalam program yang CB anjurkan, iaitu program kejap. Dalam 7 bulan CB buat ke hulu ke hilir dengan duit penyertaan daripada peserta iaitu 200.5 setiap orang, dan mereka akan dibimbing sehingga program ni habis. Jadi program kejap tu tak habis selagi CB ada. Tetapi duit tu tidak boleh dipulang balik, tetapi orang yang mendaftar dengan CB, dia hanya layak untuk menuntut ilmu dengan CB. Walau bagaimanapun, CB akan bagi ilmu kepada mereka sehingga nafas CB masih ada. 60 cawangan ya, 60 tempat di seluruh kampung lah, daerah ya. Semua ada daripada utara sampai selatan ya. Kemudian sebab CB bimbing secara percuma lah, tetapi masa tu CB buat tak adalah buat kajian lagi, ialah kita baru nak buat, kita buat dulu. Nanti kita pertingkat lah, mana yang tak betul kita akan perbaiki. Tapi mungkin ada pesaing yang tidak suka dengan cara CB. Dia takut kalau 7 bulan CB buat dapat 60 jurulatih yang CB lantik, dia takut kalau 1 tahun, kalau 2 tahun, sebab CB bekerja siang malam 24 jam. Pukul 11 malam pun duduk di lebuh raya untuk sampai ke setiap daerah, untuk berjumpa dengan jurulatih, untuk CB lantik, supaya mereka berjaya. Tapi penyertaan setiap pelatih itu perlu. Yang pertama, untuk memberi allowance kepada jurulatih dan sebagai duit minyak kepada CB nak ke mana-mana. CB jimat duit. Makan pun kami suami isteri bungkus makanan kereta je, nasi lemak ke apa. Kami ni tua, makan pun tak perlu makan yang hebat-hebat. Cukup ikan goreng, sayur, cukup lah. Kami tidur pun dalam kereta untuk memajukan masyarakat, untuk memajukan bidang jahitan. Siapa yang nak konsep tukang jahit di seluruh daerah? Siapa nak konsep dia? Siapa nak bimbing dia? Siti cuba sedaya upaya dengan suami. Tetapi ada pesaing yang sakit hati, sakit mata, menggunakan kelemahan CB sebagai satu kesilapan dan tidak menegur dengan kebaikan, tetapi menegur dengan kecaman dan fitnah. Tidak cukup dengan itu, menggagalkan setiap cawangan CB, menghasut jurulatih CB. CB ni bekerja siang dan malam mencari serapa ramai untuk melatih jurulatih supaya mereka sama-sama membangun. Supaya apa? Supaya CB sendiri dapat membuat bisnes dalam satu rangkaian besar.
program kejap yang CB buat. Kejap tu bukan bermaksud sekejap. Kejap tu masih ada sampai sekarang. Macam-macam kutukan kecemuhan. Selagi CB online, selagi itu pesaing tidak puas hati. CB tak nak mention nama orang yang bertanggungjawab memusnahkan program CB. CB tak nak mention dia. Tapi cukuplah Allah sebagai melihat. Allah sebagai perancang. CB cuma nak anda tahu CB dianiaya. Macam-macam mereka buat untuk menjatuhkan CB. Mereka mengira-ngira CB dapat RM250 kali dengan katalah 1 juta orang yang join dengan program CB. Mungkin CB akan dapat 250 juta. Tengok dia punya cerdiknya fikir. Dia tak pernah fikir macam mana CB pergi dengan suami, minyak, kereta tayar pecah, kereta kena servis, aircon tak ada, siang malam, siang berpanas, pergi sampai jauh, dari Kelang sampai ke Weng. Cuba fikir Weng berapa jauh, dekat sempadan Thailand. Pergi. CB sangka bila CB buat benda baik, nak tolong orang, orang akan sambut dengan kebaikan. Rupanya buat kebaikan tu poyo. Sikit pun CB tak guna duit tu untuk diri CB. CB tetap macam ni. Malahan duit tu tak cukup. Cuba anda fikir 250. Berapa orang yang daftar dengan CB? Berapa banyak tempat CB pergi? Cukup ke? Cuba kira. Cuba fikir. Tapi tak ada. Orang yang dalam bidang jahitan sendiri, yang nama Gah sendiri, sanggup aniaya CB. Sanggup aniaya CB. CB berhutang dengan AIM RM15,000 cover untuk meneruskan perjalanan. Jurulatih CB ni sedang dihasut. Tengok tu nenek puaka. Nak kumpul jurulatih saja. Nak kumpul cawangan saja. Sedangkan jurulatih ni lah yang mengajar, yang apanya. CB dapat duit banyak. Sedangkan jurulatih dapat RM50 sahaja untuk allowance setiap orang. Setiap orang. 250 setiap orang dia mengajar. CB bagi dia allowance RM50. CB dapat 200 saja. Habis kalau CB pergi Johor seminggu, cukup ke? Anda duduk di rumah saja. Tunggu orang datang. Katalah 5 orang student dapat. You dapat 250. Student CB cari. You dekat rumah. You buat dekat rumah saja. Bila you ada student, tak pandai-pandai ke you macam mana you nak cari duit di atas student tu? Student memerlukan buku, student memerlukan nota, student memerlukan pola, student memerlukan berbagai. You tak boleh ke nak develop you punya business daripada program yang CB buat ni? Tapi tak. Ada orang kacau, ada orang cucuk you dah lemah. Kenapa CB kena pergi utara selatan cari siapa yang nak join CB jadi jurulatih? Kenapa CB kena buat macam tu? Sebab duit susut. CB kena buka banyak cawangan supaya lebih ramai boleh mendaftar. Mendaftar sini, belajar di sini. Supaya CB boleh buat bisnes.
bersama-sama buat bisnes. CB sanggup bersusah payah dulu untuk sama-sama bisnes. Pesaing CB yang nak marah dekat CB sangat tu, dia takut sebab kita bagi free mengajar sekali sahaja 250. Bayar. Yang lain free. Kita akan bimbing. CB sendiri akan bimbing. CB sendiri akan turun berkumpul. Tak sampai sana lagi. Tak sempat. Dah fitnah menyebar. Takut. CB buat tu bukan CB buat bodoh-bodoh aja. CB ada ketah kerja. CB buat ada ketah kerja. Apa tujuan CB, apa masa depan, apa perancangan masa depan semua. Kita boleh jual macam-macam. Tapi apa yang haters buat dekat CB? Sebenarnya haters yang buat kat CB tu, dia dah ada nama. Dia dah orang yang sangat berpengaruh. Kalau CB buat semua tu, kata contohlah haters tu yang benci dengan CB, yang dengki dengan CB tu duduk di utara, contoh. CB dah lantik jurulatih di utara. Kemudian orang yang belajar tu adalah orang yang zero basic, dia tak tahu apa-apa. Kemudian kita bagi dia basic. Bila dia dah habis tu belajar, kita cakap, okay, you pergi dekat orang ni. Orang ni sangat popular dekat Facebook. Orang ni mahir buat ini. Orang ni jahit. Wah, baju Melayu dia jahit cantik. Orang ni baju kebaya dia jahit cantik. You belajar dengan dia. Jadi CB dah bagi, nak buat ni semua, nak bagi pelanggan dekat dia. Tapi dia tak faham apa yang CB nak buat. Tapi apa yang dia orang buat dekat CB? Fitnah, kecam, mengaibkan. Tak ada mengena dengan program CB, dicari, dikorek. Itulah kerja haters. Sampai CB down, sampai semua orang benci CB, sampai kata CB ni begitu jahat. Cakap, dulu CB punya handphone ni tak berhenti berbunyi. Burung piu 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 bunyi. Nak belajar sana, nak belajar sini, nak belajar sini. Begitu ramainya percaya dengan CB. Tapi sekarang senyap. Sebab apa? Sebab kena fitnah orang tu. Orang yang kamu follow tu. Kamu tahu siapa, kamu tak tahu siapa. Tapi kalau CB bagi tahu nama dia, kamu tak akan percaya. Dialah orang yang paling kejam sekali menjatuhkan CB punya program. Tapi CB tak nak mention. Biarkan. Allah yang maha mengetahui. Allah di atas. CB tak cukup dengan itu. Sebab perjuangan CB masih lagi nak. Perjuangan CB tak patah semangat. Suami CB stres. Dulu dia bawa taksi. Tapi CB cakap dengan suami. Dia kata selalu tak cukup duit. CB cakap dengan suami buat taksi free. Dia buat taksi free sedekah. Pagi hari Jumaat 6 pagi sampai 12 tengah hari buat sedekah taksi. Cina ke India ke student ke naik taksi dia free setiap hari Jumaat. Lepas tu dia dapat duit. Okey, dia kata bagus sedekah. Bila CB dah buat kat rata-rata seluruh Malaysia, CB buat kelas free, dia pun kena hantar CB. Sebab dia kena hantar CB, dia kena bayar juga taksi dia. Jadi dia tolak je lah taksi, tak apalah. Boleh bayar sewa rumah, boleh bergerak, boleh makan minum, jadilah tolong orang. Lepas tu manalah tahu kita boleh buat bisnes. Kami ni niat tolong orang supaya tolong diri kita sendiri. Suami pun hilang kerja selepas kami difitnah. Suami kena darah tinggi. Menyesal tolak teksi dan sebagainya. Menyesal tolong orang. Suami CB berapa lama sedih. Berapa lama kecewa. CB pujuk suami CB. CB pujuk pergilah masjid. Kemudian dia jadi khariah masjid.
Suami CB nak buat taxi Grab pun tak lepas sebab dia darah tinggi. CB pun kena darah tinggi. Lepas kena darah tinggi, yalah, macam mana tak darah tinggi? Hari-hari siap buat grup lagi dekat CB, mengatakan CB ni penipu, menggunakan nama kelas jahitan percuma tapi menipu orang. Kata peri kena bayar macam-macam lah. Wah, macam-macam. Follower dia masa tu lah 2,000. Kalau CB masuk grup-grup jahitan lain, ban, CB kena ban. Kalau CB masuk kat sini iklan, ini kan bukankah dia ni penipu, bukankah dia ni scammer? Ya Allah, ya Tuhanku, mana tak hangin CB. CB tak ada niat pun nak aniaya orang. Awal-awal lagi CB dah buat kelas jahitan free dekat rumah CB sejak bulan Julai, Ogos 2014 lagi CB buat dekat rumah CB. Ada ke CB nak menipu orang? Dia tahu, orang haters ni tahu apa yang CB buat, tapi dia tak boleh buat macam ni. Masa tu dia sanggup aniaya CB, dia sanggup jatuhkan CB sebab dia nak naik sendiri. Lepas CB kena pijak dia orang naik begitu tinggi, beratus-ratus K lah. Sekarang ni CB tak tahu sebab CB tak nak tengok. Biarlah dia dengan Allah. CB tak nak tengok. Jadi CB pun orang tak percaya kat CB dah, orang tak peduli CB. CB pun tak kisahlah. Biarlah nak macam mana dah nasib CB. Sampai yelah CB dah buat 24 jam CB buat benda ni. Orang dah tak percaya, orang dah tak back in duit, orang dah tak apa. CB nak makan apa? Tak makan apa, tak boleh makan apalah. CB habis teruk, memang jatuh habis teruk. Haters gembira tepuk tangan, haters gembira padan muka. Itulah kifarah, menipu orang, jahat dekat orang apa? Kifarah. Terima kasih. Kemudian CB pergi balik kampung. Tinggal suami, tinggal anak-anak dekat rumah, balik kampung. Nak pergilah. Dalam hati ni, bidang jahitan simpan di dada. CB balik ke kampung. Kakak bagi duit, tambang balik ke kampung. Tak apalah. Kita buat dulu makanan. Buat makanan, pagi pergi hantar ke pasar pagi. Pukul 6 pagi dah pergi hantar. 2 orang ambil mula-mula, tak kisahlah. Dalam pasar satu, dekat luar pasar satu. Kat dalam pasar ambil. Esok buat lagi, bawa pergi. Esoknya yang dalam pasar tu cakap apa? Semalam makcik tak berniaga kat sini. Astaghfirullahalazim. Nak cakap apa? Okey, ya Allah, aku reda. Kemudian yang kat luar tu, yang jual sayur tu, CB tanya dia, yang semalam macam mana, akak? Dia tak jawab apa, dia diam. Hari ni saya bawa lagi ni, nak tak? Tak mau. Dia buat tak layan, dia layan customer dia apa semua. Ya Allah, apa yang kau nak tunjukkan kepada aku ni, ya Allah. Aku reda. CB kata tak apalah. Aku halalkan semua. CB balik drive, CB balik jumpa kakak. CB cakap, kak, sebenarnya orang jahat ni ada di mana-mana lah kak. Tak payah nak lari. Orang nak fitnah kita ke nak jahat kita ke kat mana-mana ada. Tak payah nak lari. Balik kampung pun macam ni. Tak boleh buat duit juga. Kakak tak puas hati. Kakak tak puas hati. Dia buat nasi kerabu 10 paket. Dia memang pandai masak. CB pun belajar dengan dia. Memang dia pandai masak. Okay? Dekat kampung pun tahu dia pandai masak. Air tangan dia best, sedap. Masak 10 paket nasi kerabu. Nak letak atas van-van yang jual ikan. Dia kata, kalau satu paket ni jual RM2, nanti tak lepas nak bayar. Nanti tak balik modal. Sebab nak bayar apa ni, dekat van lagi upah. Tak balik modal. Lepas tu dia cakap, dia kata nak jual RM2.50, barulah balik modal. Ya. Okey. Tunggulah orang van. Ya.
Tunggu. Orang van datang pukul 11 pagi. Datang pukul 11 pagi. Dia tak nak ambil dah. Dia kata orang dah nak masak nasi. Padahal kalau dia jual dalam masa dia ambil pukul 11 pagi tu, orang dah tak payah nak masak nasi dah. Sebab nasi kerabu tu dah package. Siapa yang ada tengah hari? Tak ada orang. Orang semua pergi kerja. Orang semua pergi sekolah, pergi kerja. Boleh masak petang. Boleh makan nasi kerabu je. Tapi kenapa Allah tidak izinkan orang van tu ambil? Sebab Allah nak bagi Zibi pengajaran. Zibi pun terdetik. Zibi cakap dengan kakak. Zibi cakap, Kak, kenapa akak kira untung? Sedangkan keuntungan tu di tangan Allah. Dalam genggaman Allah. Sekarang 10 paket kita sendiri yang kena makan. Dekat mana untungnya? Masa Zibi pergi menumpang rumah kakak tu, rumah kakak bocor tau. Zibi menumpang kat rumah dia, dekat bawah. Atap bocor. Habis barang Zibi basah. Rumah kakak miskin. Tapi kakak sanggup bawa Zibi. Nak tolong Zibi susah payah. Kakak pun sakit juga. Masa Boda balik nak jumpa kakak tu, sebenarnya Boda dah kena sihir. Badan Zibi dah kurus masa tu. Tapi mungkin masa tu sebelum tu 59 kg, mungkin masa tu dah 40 kg lebih lah, macam 48 ke macam gitulah. Tapi tak ada kurus sangat. Tapi macam bukan, masa tu dah lebih kurang dalam 45 ke 40, macam kurang dah lah. Memang kurus lah, kurus sangat lah. Rasa-rasa dalam 12 kg dah turun masa tu. Sebab sebelum Zibi balik ke rumah kakak tu, Zibi dah kena sihir macam mana tu. Satu hari Zibi tengok ikan dalam akuarium mati. Lepas tu Zibi tengok ada anak kucing Zibi, bela kucing banyak juga. Ada marble-marble cantik-cantik kucing Zibi. Anak kucing Zibi tu ada 5 bulan, dia ada 3 ekor kucing dalam rumah tau. Dalam, kalau anda tengok dalam page Cats in My Memories, ada Zibi tulis semua gambar-gambar kucing Zibi ada dalam tu. Boleh tengok gambar-gambar kucing Zibi. Cantik-cantik. Ada 3 ekor ni, dia dah lebih kurang dalam 5 bulan, anak kucing ni. Yang paling gemuk kena 3 hari lumpuh. Badan dia lumpuh, kaki dia tak boleh bangun. Nanah penuh dalam badan dia. Nanah penuh dalam badan dia. Cuba anda fikirkan, sakit apa? Sedangkan 3 beradik ni minum susu mak dia sama-sama, makan satu pinggan, duduk dalam rumah sama-sama. Tapi kenapa yang paling gemuk kena? Lepas tu masa dia lumpuh tu, Zibi juga terlepek dekat tilam, tak boleh bangun. Zibi pun sakit juga. Zibi baca Yasin Sifat, Zibi baca dan Zibi lupalah Zibi pulangkan balik ke tidak kan. Zibi lupalah kan. Masa tu ada seorang budak student universiti. Dia dari dia ambil bidang agama Islam lah. Dia datang kat rumah Zibi sebab dia nak tengok program Zibi ni. Dia ikut ke sana ke sini. Dia cakap program Zibi tak ada pun yang silap pun. Tak ada yang silap pun. Tapi dia tidak boleh bersama dengan Zibi lama-lama sebab haters terlalu pandai korek untuk menjahanamkan dia pula. Sebab siapa sahaja yang dekat dengan Zibi pada waktu tu mesti jahanam. Kawan baik Zibi kena. Semua orang kena. Kalau siapa dekat dengan Zibi je mesti kena. Sebab
Haters ni tak nak CB ada teamwork. Dia tak nak CB ada teamwork supaya CB ni tak boleh naik, supaya CB ni tak ada followers. Sampai macam tu sekali. CB kuatkan semangat juga. CB kuatkan semangat juga. Masa tu dia ada budak tu lah, nama dia Husna. Budak tu lah yang suapkan CB makan sambil baring. Ini apa? Ini bukan sihir ke? Sebelum tu CB ada mimpi tapi CB lupa mimpi apa masa tu. Ini bukan sihir ke? Sihir lah tu. Tapi CB malah nak tuduh orang tu. Tapi kalau nak ikut kepada perjalanan ni, siapa lagi? Kan? Orang yang buat tu dia sendiri yang tahu. Aku buat kau. Dia tahu kan? Tapi kau nak gelak ke, kau nak apa? Kau kegelak lah dalam dunia ni. Kat akhirat ni kau merangkak lah cari aku. Kan? Tak apa. Kau nak popular, Allah bagi kau popular. Kau nak aku sakit, Allah bagi aku sakit. Kau nak aku mati, tak apa, insyaAllah. Kalau sampai ajar aku akan mati. Tapi semangat aku, perjuangan aku untuk bangsa dan negara aku tidak akan berhenti sehingga habis nyawa aku. Itu janji aku. Aku tak pernah pun nak tipu orang. Tak pernah pun. Tapi engkau orang haters tipu CB ni macam-macam daya. CB cakap duit program tu tak boleh ambil balik. Dia suruh semua yang daftar ni minta dekat tribunal. 3 kali CB kena tribunal. 3 kali. Lepas tu kalau sorak semua. Masa hari tribunal yang pertama tu, satu sihir yang kuat datang dekat CB tau. Sebab mungkin dia takut CB menang. Hantar sihir yang kuat. Anak kucing tu lah anak kucing tu. Jadi macam tu dah CB terlepek dekat tilam, tak boleh bangun. Kemudian 10 hari nak ke hari tribunal tu, CB tak boleh pergi juga sebab CB kena batuk teruk. Sebab yang tu CB pulih. Malam yang ke-10, masa esok nak tribunal, malam ni kucing tu mati. Tapi bayangkan, masa CB bawa kucing tu pergi klinik, doktor dah operate semua badan kucing tu, keluarkan nanah 1 mangkuk. Tak ada darah pun, nanah semua. Kemudian doktor tak boleh nak jahit sebab air bisa atau air leleh putih tu keluar, tak berhenti-henti keluar. Aniaya kucing tu, sedih tengok kucing tu. Tetapi satu perkara je, dia makan daripada hari dia sakit sampai hari dia mati, dia makan. Kalau kucing biasa-biasa yang CB bela ni, demam pun tak nak makan, tak selera. Sakit tu nyaw. Kan? Dah pelik kan? Mainlah sihir. Sanggup dia tukar agama, sanggup dia menduakan Allah, syirik kepada Allah semata-mata nak jahanamkan CB. Astaghfirullahalazim. CB ni dah tua weh. Apalah kudrat CB sangat? Takut CB kaya, takut CB jadi jutawan tu kenapa? Apa masalahnya? Kalau CB jadi jutawan pun, biarlah CB bekerja siang dan malam. Pukul 11 malam, hujan genyai pun CB ada lebuh raya lagi. Panas terik CB ada dekat lebuh raya yang dekat jalan nak pergi ke Weng tu, berapa panas. Dengan aircon tak ada kereta buruk CB tu. Dah, teksi dah pulang balik. Kereta Wira buruk tu. Haters ni tak pernah. Hati haters ni sangat zalim tau. Sangat kering tau hati haters ni. Dia tak fikir benda baik langsung. Dia nampak jahat aja. Tak nampak baiknya, nampak jahat aja dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Selama ni CB memang tak peluang nak bercakap, nak bagi tahu tau.
Hari ni tak tahulah kenapa Allah bagi izinkan si B bercakap. Ya? Lepas kucing tu sakit tu, lepas kucing tu mati tu, hari si B sedih kucing tu sakit. Sampai si B tengok dia dah lain macam. Si B pasangkan ruqyah lagi dekat tepi kucing tu. Si B cakap, kucing ni macam dah tak boleh dah ni. Si B kata, tak apalah, si B baca Fatihah, si B minta dengan Allah. Matilah dia cepat-cepat sebab si B dah tak sanggup nak tengok dia. Air keluar je tak berhenti-henti. Tengok kalau tuju kat si B, takkan si B mati pada hari tu. Tapi Allah tu maha adil. Dia tak nak si B mati lagi. Dia nak si B bagi tahu anda, si B dia aniayai. Dia nak hari ni si B bagi tahu. Kalau si B nak mati, orang semua duk fitnah si B lagi. Kemudian si B pun tak nak tengok dia dah. Lepas tu matilah kucing tu malam pada hari yang ke-10. Esoknya si B kena pergi tribunal. Tapi si B dah pergi hospital, ambil MC. Si B sakit, batuk teruk, 2 suami isteri. Batuk teruk. Bayangkan batuk teruk, daripada mana pula batuk tu? Tapi diorang kata, alasan lah, tengok nenek puaka tak nak pergi tribunal. Alasan macam-macam. Kalah. Itu tanda dia jahat. Tandanya menipu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kamu tahu apa yang kamu buat. Kamu aja yang tahu apa yang kamu buat. Kamu dengan Allah saja yang tahu apa yang kamu lakukan. Okey, habis bab tu. Ya. Lepas tu si B balik kampung lah. Si B balik kampung tu. Kemudian si B cakap, ada 2 perkara tu lah si B dapat. Orang jahat ni ada di mana-mana. Kita tak perlu takut, kita tak perlu bimbang, kita tak perlu risau sebab Allah ada di atas. Selagi niat kita betul, selagi niat kita memang nak buat sesuatu kebaikan, tak perlu kita nak ke mana-mana. Kita akan teruskan. Okey. Yang kedua adalah rezeki tu di tangan Allah. Kita tak perlu berkira-kira untuk berniaga ke, untuk kehidupan ke. Rezeki tu adalah di tangan Allah. Kalau kita bersedekah, Allah tambah lagi. Semua kan ada dalam Al-Quran. Kenapa kita nak takut? Kenapa kita nak susah hati? Setiap orang ada dia punya pembahagian dia masing-masing. Kita macam ni, ujian dia kita tak sanggup nak terima. Ujian kita awak tak sanggup nak terima. Jadi masing-masing sudah ada masing-masing punya bahagian masing-masing. Kenapa nak dengki-dengki antara satu sama lain? Kenapa? Itulah yang si B tengah fikir ni, pening kepala si B dibuatnya. Dahlah dengki macam tu. Disihirnya pula. Apa yang kamu dapat bila kamu sihir? Sihir ni makan dalam. Okey, si B akan makan dalam, si B akan terasa. 3 tahun dia, dah 3 tahun ni, ke-4 tahun dah tak ingat dah. Ya? Si B kena sejak 2016. Sekarang dah 4 tahun. Si B kena sakit sikit-sikit. Tapi si B tak tunjuk dekat you all. Hari ni baru si B buka cerita. Si B buat bodoh je, ngajar-ngajar je. Kadang ngajar sambil baring, kadang ni sakit macam-macam. Sakit si B. Si B ngaji lah, ngaji, zikir, semua ngaji. Kalau si B rasa nak pulang balik, si B doa pulang balik. Kalau si B rasa geram sangat, rasa macam sakit tak tahan, si B pulang balik. Dan minta Allah batal. Macam-macam lah. Kemudian si B pun dengan kakak sebelum tu jugalah baca lah ya, baca dengan kakak, baca bagi dia jadi darah daging. Kemudian untuk diri sendiri juga. Kemudian sihat sikit, tapi semangat si B masih kental. Si B cakap, bila si B dah dapat 2 perkara tu, si B cakap dengan kakak, si B nak balik. Kakak kata, kau nak buat apa kat sana? Tak apalah kak, saya nak berniaga makan. Lepas tu dia cakap nak berniaga apa? Berniagalah apa-apa pun. Kemudian dekat kampung si B tu, dekat Jertih tu, ada nasi ayam RM1.90. Jadi si B pun fikir, kalau buat nasi ayam RM90, dia dah buat.
Kalau buat RM2, masa tu kedai RM2. CB pun buat nasi RM2 10 sen. Jadi CB ada buat page nasi RM2 sekupang. Kalau cari page nasi RM2 sekupang ada. Lepas tu CB pun buat nasi RM2 sekupang. Nasi kerabu RM2 10 sen. Nasi ayam RM2 10 sen. Nasi tomato RM2 10 sen. Semua RM2 10 sen. Laksam RM2 10 sen. Semua nasi bungkus dalam pack ni RM2 10 sen. Jadi orang pun belilah untuk sekolah lah apa, beli. CB pun naik balik. Jadi dengan RM2 10 sen tu CB boleh naik balik. Macam mana pengurusan tu? Untung ke? Sebab tu CB cakap keuntungan tu di tangan Allah. Keuntungan tu banyak tau adik oi. Dia ada idea. Dia ada apa ni? Orang beli banyak apa semua tu keuntungan. Orang beli dengan CB RM2 10 sen, dia akan jual RM3.5 pun masih murah. Kemudian jadi CB sudah memberi satu supply kepada orang yang nak berniaga makan. Jadi kita menolong orang. Kita berniaga sambil bersedekah dan menolong orang. Macam itu. Memudahkan orang. So, kita mudahlah. Allah kan ada di atas. Kemudian bila CB dah naik balik, CB pun buka balik Facebook CB. CB memang buka Facebook kan, sebab CB jual pun melalui Facebook juga. CB pun buka balik. Siapa nak belajar jahit, datang. 7 hari seminggu, 7 pattern free. Tu dia. Haters kata CB tak pandai jahit lah, CB tak pandai buat pattern lah, CB macam-macam CB dia kata. Fitnah macam-macam. Jadi daripada situlah CB buat buku ni. Daripada dah naik balik tu baru CB buat buku ni. Sebab CB tak puas hati dengan buku yang kebanyakan ada tu terus bagi pattern. Sedangkan orang yang zero basic ni dia kena tahu A to Z, step by step. So CB buatlah step by step. Macam mana nak lukis pola dan sebagainya. Kemudian orang pun datang belajar semua, dapat pattern banyak-banyak, boleh tengok YouTube kelas jahitan percuma, boleh tengok dekat YouTube semua. Naik balik, lepas tu CB buat macam-macam lah. CB buat macam mana? Siapa nak belajar, CB buat AJJ, amal jariah jahitan. Wah, hater katalah macam tu macam ni juga kan. Tak kisah. Siapa yang belajar, CB pergi ajar dia jauh-jauh. CB pergi ajar, tak payah bayar apa-apa. Duit transport pun CB tak ambil. CB pergi ajar, tapi dia kena beli ni buku ni saja. CB pergi ajar dia, beli buku ni dengan alatan jahitan lah. Pergi ajar dia. Macam tu. Pergi mana-mana pergi. Kemudian macam-macam lah. Tapi banyaklah yang tribunal tu. Dia masuk back in duit dekat CB. Dia cakap dia tak nak pergi kat situ. Sebab CB buat kat mana-mana pun CB kena ganggu tau. Kena ganggu. Jadi CB buat dekat rumah orang yang nak. Macam dia nak belajar kan. Okey, panggil kawan-kawan berapa orang, 5 orang ke, belajar kat situ. Satu kat Puchong. CB buatlah dekat Puchong. Lepas tu yang seorang ni hamba Allah ni tak tahulah geng haters. Dia masukkan duit masa tu online, sistem online. Masukkan duit, kemudian dia tak nak pergi. Sebab CB cakap, sekarang ni saya banyak haters. You tunggu dekat guard house, nanti saya datang, kita masuk sama-sama. Kalau saya sampai dulu, saya tunggu dulu. Kalau you sampai, you tunggu dulu. Dia cakap apa? Stranger. Apa stranger kat situ? Dia kata, mana ada, dia tipu. Dia cakap CP tipu. Astaghfirullahalazim. CP ada buku log, saya ada gambar. Cik tunjuk lagi. Okey, hari ni kat Puchong belajar ni. Ini ada orang ni. Dia kata CP tipu. Masya Allah. Ada bukti bergambar, semua pun tipu. Tengok haters ni. Dia cakap tipu tu, orang percaya. Oh, dia ni tipu. Dia ni scammer. Oh, scammer. Percaya. Ya Allah, kenapa orang kita ni? Kenapa? Tu masalah orang kita ni. Tak selidik, percaya je. Masya Allah. Lepas tu dia tak nak masuk. Dia kata stranger. Dia pun minta balik duit dekat tribunal. Rupa-rupanya Allah malah nak ceritalah. Banyaklah CB kena main. Dia tak hantar melalui e-post. Lepas tu dia kata hantar melalui e-post. CB pergi dekat pejabat pos. Pejabat pos kata apa tahu? Dia kata sekarang CB simpan orang tu, pegawai tu. Dia kata ni
bukan apa ni, dia sengaja nak jatuhkan Puan awal-awal lagi. Tu pegawai pejabat pos tu cakap dengan CB, mana ada track dia, tak ada pun tracking dia. Ini tipu ni, tak sampai pun dia datang hantar dekat rumah dokumen yang tak lengkap. Dia hantar dekat CB kat rumah, berapa hari lagi nak tribunal dia hantar. Tak boleh, sepatutnya berapa belas hari CB dapat, 14 hari ke macam gitu baru CB dapat, baru boleh proses. Ini tengok, tapi CB ni sebab CB buta undang-undang. Jadi dia pandai undang-undang, dia gunakan kita yang jahil undang-undang ni, dikenakan kita tau. Jadi CB boleh nampakkan itu, belajar bagaimana orang nak aniaya orang dengan undang-undang. So CB kalah lagi. Jadi bila kalah tu, katalah tengok tu dia kalah, tengok dia punya jahat dia, tengoklah dia punya penipu, sah-sah tipu. Ya Allah, Allah ada di atas, Allah tahu. Dan orang yang aniaya CB pada hari tu, termasuk semua orang dekat situ yang bertanggungjawab pada hari tu, jawablah di akhirat esok. Kau terimalah aniaya aku, dah lah aku ni orang miskin, nak pergi photostat benda tu yang banyak tu. Dia saya cakap, ni apa ni, ini Facebook pun, Facebook tak boleh percaya. Facebook tak boleh percaya, tapi dia orang semua percaya dekat Facebook tu, apa hal? Pandai, ya Allah, ya Tuhanku, bijaknya haters, jahat dia punya hati dia kejam, zalimnya sampai tu sekali. Apa yang dia dapat pun tak tahulah, apa yang dia orang nak pun tak tahulah. Ya Allah, ya Tuhanku, berapa banyak orang yang daftar duit dengan CB tapi tak ada kelas. Siapa nak jawab tu? Dia orang lain yang akan jawab. Siapa suruh? Engkau aniaya aku, kau jatuhkan aku, siapa suruh? Ramai yang orang terpengaruh, ramai yang orang memfitnah CB. Kau yang buat, kau yang hasut dia orang tu semua memfitnah CB. Kau tangguhlah akhirat kelak. Bukan salah aku. Aku dah buat elok-elok dah, tapi kau gagalkan, kau jahat, buat aniaya. Kau dah tangguh, bukan saya. Kita dah buat sedaya upaya dah nak bangkit, nak tolong masyarakat, tapi masyarakat buta hati, tak tahu nak nilai yang mana baik, yang mana buruk. Kita pergi dekat rumah dia, dari Kelang pergi kat rumah dia, bagi tahu gini. Ya. Lepas tu bila orang hasut, gini pula, tak percaya pula dengan kita. Macam mana? Sebab tak tetap pendirian, sebab tak kaji, sebab tak teliti. Sekarang orang macam mana? Sekarang ni orang lain lah ambil alih apa yang CB buat. Tak apalah, orang muda boleh ambil alih, seronok lah, sebab pesaing dah dipijak, sebab pesaing telah ditolak. Baguslah, tak apa ya. CB harap followers CB ni sokong CB, insya-Allah. Allah tu maha berkuasa, Allah maha perancang. Kalau Allah nak tolong CB, dia tolong CB, sihatkan tubuh badan CB, dan dia akan bagi peluang kedua untuk CB, insyaAllah, jika ada. Jika tak ada, tak apalah, tapi cukuplah sebagai pengajaran kepada kita semua. Apa-apa pun yang kita telah sign ke, kita telah berjanji ke, jangan mudah-mudah percaya hasutan orang lain, sebab orang lain tak ada kena-mengena dengan program kita. Kenapa dia nak hasut? Cuba fikir sendiri. Kenapa orang ni, dia tak join dengan program kita, tapi dia hasut? Kenapa? Mesti ada sebab weh. Kemudian bila CB naik balik, CB suruh diorang tu belajar balik dengan CB apa semua. Lepas tu CB cakap, CB cuba nak buat lagi. CB panggil lagi jurulatih, siapa nak jadi jurulatih. Ada lagi nak masuk nak join, nak buat balik. Tapi CB buatlah grup WhatsApp. Dia dapat seorang tu, dia hasut lagi seorang tu. Seorang tu blast semua dalam WhatsApp, grup WhatsApp tu. Dia kata, ni dulu ni CB ni scammer tau, dia ni jahat tau, gini. Sampai orang dekat dalam sini pun sama-sama pun percaya juga. Habis lagi. Haters ni, tak tahu nak cakap. Dia tak nak, sebelum boleh dia tak nak. Dan kalau boleh CB ni, kalau boleh matilah CB ni.
Sebab selagi CB tak mati, perjuangan CB tetap akan ke depan. CB banyak idea. CB boleh buat macam-macam untuk membangunkan masyarakat ni. CB tak pernah patah semangat. CB ada je cara. Haters kona situ, CB kona sini. Haters kona sini, CB kona sini. CB tak pernah tengok orang lain punya cara. CB tak pernah tiru orang lain punya cara. Tapi haters banyak tiru CB punya cara. Dia kata CB buat kelas free penipu. Dia buat kelas free. Boleh pula tak tipu pun. Habis tu macam mana? Sebab dia berpengaruh kan. Jadi CB ni dah tak berpengaruh lagi sebab CB dah kena fitnah. Lepas tu kalau CB sakit, sebab tu CB tak cakap CB sakit pun sebelum ni. Sebab takut dia orang tu bersorak tepuk tangan gini. Sekarang CB mengaku CB sakit dah masuk 4 tahun. Tapi CB tak kisah. Walaupun CB sakit, CB masih lagi bersemangat juga. CB nak teruskan juga jahitan ni. Walau macam mana sekalipun, CB akan teruskan juga. Sampai nafas CB yang terakhir pun CB rela. CB akan nak bagi kemahiran juga. Sebab betapa ilmu jahitan ni sangat-sangat penting. Jadi maksudnya ilmu jahitan ni kita boleh grow up dari rumah. Kemudian bila CB daripada rumah lagi, CB belum dapat ni lagi. CB cakap CB nak bimbing. CB kata nak bimbing lah orang tu. CB nak bimbing, CB nak bimbing. Lepas tu haters ni cakap, alah CB tu kata nak bimbing orang, dia sendiri tak maju-maju. Nak maju ke orang, dia pun tak maju-maju. Lepas tu tak sampai berapa hari CB baca posting tu, CB dapat kedai ni. Dalam keadaan yang CB miskin, dalam keadaan CB tak ada apa-apa, Allah bagi kedai ni. Dengan mudah sangat Allah bagi kedai ni. Alhamdulillah. Maksudnya Allah dah tolong CB, mempermudahkan urusan CB. Sekarang sebelum PKP, okey, Alhamdulillah orang datang belajar. Tapi dekat sini pun ada juga dihantar sihirnya. Walaupun dekat rumah pun memang sentiasa ada sihir, dekat sini pun dihantar lagi sihirnya. Lepas tu ada lagi orang datang kat sini. Orang cakap macam-macam tentang bonda ni, gini. Macam-macam ada orang datang ke sini. Lepas tu CB sakit lagi kat sini. Macam-macam. Ada juga hantar lagi. Ya Allah, sudah-sudahlah. Apa yang kamu nak lagi pun tak tahulah. Apa masalah kamu pun tak tahulah. Wallahualam. Lepas tu dekat sini, okey, tak apa. CB sakit tak apa. CB minta penyembuhan daripada Allah kan. Mohon minta siapa-siapa followers yang rasa perlu CB masih hidup ni. Maksudnya untuk kalau CB ni adalah yang memberi kebaikan, doalah CB supaya CB sihat kembali, supaya CB ada peluang kedua. Ya, sebab kat sini Allah dah bagi kedai ni pada CB ni besar lah. Ada tempat sangat luas dan sangat besar, sangat strategik tempat ni. Jadi CB nak bimbing freshie yang lepasan pusat-pusat jahitan ni datang jumpa CB akan ajar secara percuma dan akan bagi pengurusan dekat dia. Macam mana you kena buat macam ni, you kena buat, you boleh buat macam ni, you boleh buat macam ni. Supaya dia buka minda macam mana dia boleh maju dalam bidang jahitan. Dan sekiranya ada peluang untuk dia, ada rezeki dia boleh ambil alih tempat ni. Sebab CB dah tua dan CB dah sakit-sakit. Jadi CB nak gunakan peluang yang ada sekarang ni, yang masih ada ni, nak bagi tahu kepada anda, Allah bagi CB apa pun bukan hak CB 100%. CB kena kongsikan kepada orang di luar sana untuk dia meneruskan perjuangan ni. Itu je. Okey, CB rasa pun dah lega dah. CB dah luahkan dekat sini. Okey, kepada siapa yang nak buku ni secara percuma, silalah lakukan apa yang CB dah tulis tadi. Okey. Apa lagi yang CB nak ceritakan? Okey, masa CB nak buat nasi RM2 sekupang tu, CB fikir sebab
kucing-kucing semua CB dah lepaskan kat pasar pada masa tu. Sebab CB dah keadaan yang teruk sangat kan. Jadi CB lepaskan ke pasar. Tapi nangislah dalam hati, biarlah jumpa balik. Tapi jumpa balik sudah setahun lebih, jumpa balik maknya si Fit ya. Mak si Fit dengan si Fit tu. Tapi dapatlah bela si Fit, mak dia lari. Takut dah fobia dengan manusia sebab manusia kurung tak bagi makan. Jadi dia lari. Jadi tinggallah si Fit gemuk lah. Ni selalu CB belai Fit, CB cakap ni anak Dina. Kan. Kalau nak tahu kisah-kisah kucing CB, boleh tengok page apa ni? Cats in my memories. Okey. Lepas tu CB kata sebelum CB memulakan nasi RM2 sekupang tu, CB memerlukan kucing. CB kata biarlah CB kena ada kucing jugalah sebagai apa kata orang tu, sebagai penawar ke, sebagai apa macam dia boleh jadi aura positif kat kita ke. Jadi CB pun malam 28 hari bulan 12 2016 CB pun berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah aku kucing yang paling huduh, yang cacat, yang sakit, aku nak bela kerana Allah untuk dijadikan penawar. Lepas tu CB pergilah kat pasar cari-cari tak jumpa. CB nak balik, datanglah seekor kucing, tik-tik-tik-tik, gede-gede-gede, jatuh, terpelanting-pelanting, berhenti, gede-gede-gede, terpelanting-pelanting, berhenti. Umur dalam 5 bulan lebih. Sekarang ni kalau bulan 12 ni masuklah dia masuklah dia 4 tahun CB bela dia. Ni nama dia Arid Al-Aswad. Nama dia Arid Al-Aswad. Arid Al-Aswad maksud dia penawar hitam. Inilah yang CB minta. Kucing yang paling huduh, yang cacat, yang sakit CB nak bela untuk dijadikan penawar. Dia ni sakit FIP, saraf, dia tak boleh berjalan dengan betul, berak sambil baring, makan sambil baring. CB setiap hari daripada kecil basuh bontot dia lah. CB ada juga buat video macam mana CB basuh bontot dia, macam mana CB mandikan dia. Pucuk. Sayang cuat. Cuci. Pucuk. Cuat peyak pucuk. Setiap hari basuh bontot dia sebab dia berak sambil baring. Dia cacat. Jadi alhamdulillah cuat ni sentiasa ni duduk dekat CB. Mana-mana CB akan bawa dia. Sebab dia tidak boleh tinggal dekat wet. Kalau nak tinggal dekat wet minta RM50 sehari. Sebab kalau dia jaga cuat, dia akan kena tukar baju-baju. Macam COVID juga, dia kena tukar baju-baju sebelum dia jamah kucing lain. Sebab kalau kucing lain terjangkit dengan virus yang cuak wawak ni, kucing lain akan mati. Sebab dia FIP kering. Tapi bila CB bawa dia pergi klinik, doktor kata kuat semangat cuat ni. Sebab kalau kucing lain, orang ada bela cepat mati, sekejap boleh mati. Tapi CB jaga dengan penuh kasih sayang, alhamdulillah, panjang umur dia. Dan jaga makan dengan baik, tak boleh dia stres. Kalau tak boleh dia stres, sama juga dengan CB tak boleh stres. Marah. Okey. Itulah dia dapat cuat tu. Jadi dapat Fit tu anak Dina, anak yang kucing yang pernah CB buang kat pasar. Dan si Blacky ni, Blacky ni lain pula cerita dia. Blacky. Blacky ni pukul 10 malam, bulan berapa dah lupa, berapa bulan dulu lah, 3 bulan dulu kot. Sebelum PKP lah. Berat dia 600 gram tak salah. Sekarang dah 3 kilo lebih dah. Ni. Dia ni memang Blacky, nama dia Blacky Monkey. Blacky Monkey sebab dia ni macam monyet.
ke sana ke sini, dia lompat-lompat, dia garuk-garuk. Yang ini pukul 10 malam bunyi ting tong, ting tong. Lepas tu ada budak ni turun seorang pergi bawah dokong anak kucing. Dia kata, ni kucing siapa ni? Hitam semua. Jadi si B dah risaulah, orang nak sihir aku lagi ke ni? Sebab kucing tu kucing hitam. Sebab kalau kucing hitam dia ada penunggu. Tapi si B pun bersangka baiklah. Si B kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau dia ni sihir, batalkanlah sihir. Aku nak bela kerana Allah, kerana-Mu ya Allah. Biarlah aku bela. Baik bagimu, baiklah bagiku. Si B pun bela. Alhamdulillah, dia boleh jadi kawan dengan si Cuat. Dan Fir pun suka dekat dia. Alhamdulillah lah, tak apa. Tak kisahlah. Biarlah. Apa nak buat kan? Terima je lah. Jadi, apa saja yang Allah bagi, si B redha dan si B terima. Okey. Itulah kisahnya kucing-kucing tu. Sebab itulah si B bela juga kucing. Sebab yalah, belalah kan. Tapi kalau si B nak cerita banyak lagi kisah-kisah macam mana si B kena serangan sakit-sakit. Kalau si B nak kena sakit je, si B mimpi pelik-pelik. Masa tu dia serang lah jantung, padahal si B tak ada pun sakit jantung. Tak ada pun sakit-sakit. Tapi selepas si B buat program ni, si B sakit. Jadi itulah yang si B nak ceritakan kepada anda. Jadi sekarang ni si B semua bahagia dengan keadaan macam ni. Si B bersyukur. Si B akan buat apa yang si B rasa happy. Dan yang si B penting sekali, si B nak mengajar anda. Nak mengajar. Jadi di luar sana, datanglah belajar. Sementara si B masih lagi bernyawa. Ya? Datanglah belajar, insyaAllah. Jadi si B akan bagi tahulah pengalaman-pengalaman macam mana nak buat pengurusan dia, macam mana dari awal. Sebab freshie ni dia tak tahu macam mana pengurusan kan. Jadi si B insyaAllah lah adalah pengalaman sikit. Bolehlah kongsi ilmu tu kepada anda di luar sana. Okey. Setakat ini sajalah yang si B nak curahkan kepada anda pada hari ini supaya si B lega. Sebab apa? Sebab si B dah simpan benda ni 5 tahun menjadi bengkak dalam jiwa. Cuma si B tak nak mention siapa. Sebab Allah kata, kalau orang buat kalau orang buat kat kita, kita jangan balas kan. Kita jangan balas. Biarlah orang buat dekat kita. Biarlah orang hina kita, memang kita patut dihina. Biarlah orang kata kita ni jahat, memang kita ni bukan sempurna. Biarlah orang kata kita ni kecam ke kutuk kita, ke hina kita, memang kita manusia yang hina. Jadi kalau kita ada silap apa sebelum ni ke apa semua orang ada keaiban masing-masing. Tapi walaupun dia buat jahat macam mana dekat si B, walaupun dia buat benda kejam pun dekat si B, walau macam mana dia buat benda yang sangat keji pun, tapi Allah masih tutup dan si B masih tutup keaiban dia. Biarlah, ya, redha ajalah. Jadi itu sajalah yang si B mampu balas kepada dia. Si B tak akan balas balik ke apa, ke kecam, ke sebut nama dia, tidak. Sebab nanti kalau si B cakap, anda semua tidak akan percaya. Sebab anda nampak dia sangat baik sangat, followers dia ramai sangat. Nanti kalau si B bagi tahu, ya ke dia? Tak percayalah, mesti anda tidak akan percaya. Tetapi si B saja yang tahu. Sebab si B yang rasa, si B yang kena, dan Allah yang di atas saja yang tahu. Semua kita ni, kalau kita seorang guru, kita tidak akan cakap, kau jangan berguru dengan dia, dia tu jahat ini.
Itu bukan sikap seorang guru. Tetapi banyak guru-guru di luar sana tu yang kata jangan berguru dengan CB. CB ni jahat, bagi ilmu sesat dan sebagainya. Masya Allah, ada kekemahiran tu ilmu sesat. Ilmu sesat tu ilmu agama je. Kalau kita tolak agama Islam, sesat. Ya, itu yang CB belajar. Mana ada ilmu-ilmu kemahiran tu sesat. Astaghfirullahalazim. Kan? Ya. CB tidak akan bagi tahu. Allah saja. CB pun tak nak bagi tahu dan CB tak nak ambil tahu. Yang CB nak sekarang, teruskan niat CB. Siapa nak belajar dengan CB, datang. Datang. Dan CB nak sedekah buku ni 5 buah pada hari ini. Buatlah. Share video ni banyak-banyak. Supaya orang di luar tu tahu yang sebenarnya apa yang CB nak lakukan sebenarnya. Jadi CB teraniaya dan CB memang difitnah. Jangan nak suruh CB buka pula siapa dia. Kalau CB buka boleh je. Dia guna akaun fake apa. Mula-mula dia buat macam mana. Gambar dia semua ada dengan CB. SSM dia ada. Alamat dia ada. Dan dia mula-mula tubuhkan grup nak menjatuhkan CB. Setiap hari, setiap minit posting kat CB. Apa kata-kata dia kepada CB. Apa hasutan dia. Apa hasutan dia dan geng-geng dia dengan pelatih jurulatih CB. Semua ada pendek kata. Kalau CB buka daripada A to Z, semua ada. Semua ada bukti tu dengan CB. Tapi CB tak nak buka. Cukuplah CB tahu. Dan cukuplah dia yang buat dekat CB tu tahu. Dan CB harap dia mendapat hidayah Allah. Dan kalau dia dengar CB punya video ni, muhasabahlah diri kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Dan jika berkesempatan, minta ampunlah kepada CB. Sebab banyak sangat kamu punya dosa dengan CB, dengan suami CB, dengan semua follower CB, termasuklah orang-orang yang mendaftar nak belajar dengan CB. Berapa banyak kamu dah gagalkan. Sebab CB ni orang yang lemah. Seorang-seorang tidak ada teamwork. Sebab bila CB nak buat teamwork, CB kena cantas. Bila nak buat teamwork, CB kena cantas. Apa yang berlaku semua, kamulah yang akan jawab. Itu saja pesan CB. Ya, wallahu a'lam. Dan CB sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.